Saya persilakan Bukit Melawati. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Saya bangun untuk membahaskan sedikit berkenaan pindaan ke atas Rang Undang-Undang Enactment Majlis Perbandaran Kuala Selangor 2021. Pertamanya saya ucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh kaki tangan dan juga pengurusan Majlis Perbandaran Kuala Selangor di atas penaiktarafan kepada perbandaran pada Ogos lalu yang selama ini ditunggu-tunggu oleh semua. Pada khidmat saya sebenarnya banyak perubahan dan penambahbaikan yang telah dijalankan atau dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Kuala Selangor mutakhir ini, khususnya jalan-jalan dan juga kawasan-kawasan pelancongan di bawah kelolaan Majlis Perbandaran Kuala Selangor yang telah banyak dinaik taraf dan juga dilaksanakan penambahbaikan. Dan ini saya percaya hasil daripada pembentukan atau pemperangkaan rancangan khas kawasan Bandar Melawati 2025 untuk tempoh 5 tahun yang telah dilancarkan pada 2 tahun sudah, tak silap saya. Dan ini meliputi beberapa kawasan seperti Pekan Lama Kuala Selangor, Bandar Baru Kuala Selangor dan juga Bukit Melawati. Ini khusus saya percaya bagi menaik taraf aset-aset dan juga produk-produk pelancongan di bawah daerah Kuala Selangor dan memelihara aset-aset yang kita ada ini kerana inilah kawasan yang menjadi zon ekonomi dan juga zon pelancongan di daerah Kuala Selangor. Jadi sehubungan dengan itu saya juga ingin mengetahui status berkenaan dengan RKK ini pelaksanaannya kerana saya percaya pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan kepada semua perancangan yang telah kita rancang dan bagaimana pihak majlis dapat meneruskan perancangan ini dengan sempurna dan on track dengan izin, dan bagaimana pihak majlis dapat memperbaiki dan menambah baik capaian internet dan jaringan telekomunikasi sesuai dengan penaiktarafan sebagai perbandaran. Kerana kita sekarang telah menjadi bandar, maka kita tidak lagi boleh ketinggalan. Khususnya ramai anak-anak muda di Kuala Selangor sendiri terlibat dengan perniagaan atas talian secara online, pembelajaran dan pendidikan serta work from home. Jadi ini semua agak menjejaskan prestasi mereka sekiranya Majlis Perbandaran ini tidak mampu memberikan khidmat yang baik dari sudut capaian internet dan juga jaringan telekomunikasi ini. Jadi saya berharap pihak kerajaan dapat membantu penduduk dan juga rakyat di Kuala Selangor untuk menikmati capaian internet yang lebih baik pada masa ini. Tuan Timbalan Speaker, saya juga menyambut baik komitmen Majlis Perbandaran Kuala Selangor yang meneruskan mesyuarat dua hala dengan ahli-ahli parlimen dan juga adun-adun yang melibatkan ahli parlimen dan juga adun kerajaan mahupun bukan kerajaan pembangkang. Jadi saya ingat yang Jeram sebut tadi tu, mungkin Jeram tak hadir lah kerana memang mesyuarat ini diadakan berterusan. Sebut sekali lagi. Jeram pun dah keluar dewan. Kerana kita hadir Jeram kena lebih menunjukkan komitmen untuk membantu rakyat Jeram. Selepas ini minta mencelah yang berhormat. Sila Jeram. Yang berhormat masukan itu ialah dipanggil tu bukan yang dipanggil itu ialah mesyuarat penuh yang macam melibatkan adun-adun dan juga pegawai-pegawai. Masa itu tidak sesuai untuk kita bincangkan berkenaan dengan pembangunan dan sebagainya. Maksud saya tadi dalam perbahasan saya ialah berkenaan dengan satu mesyuarat khas melibatkan 5 adun kawasan dan juga pengarah perancang bandar untuk kita bincang secara lebih detail. Kalau dalam mesyuarat penuh mungkin tidak sesuai sebab masanya agak singkat. Itu maksud saya. Jeram. Terima kasih. Jeram maklum tak ada mesyuarat libat urus PBT dengan adun? Maklum tak? Saya terima. Walaupun bukan lagi dalam kerajaan, tetapi itu yang saya katakan bagusnya Kerajaan Negeri Selangor menjemput adun yang bebas inilah. Tuan Jeram tak adil ni, Jeram. Boleh saya menjelah? Jom. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Memang kami dijemput, tetapi peranan adun
di dalam majlis tu kita tak boleh bersuara. Tak. Di Ijuk. Jadi pemerhati saja di majlis. Ini kena di Yang ini saya sokong Ijuk. Mesyuarat penuh hanya menjadi pemerhati. Mesyuarat dua hala yang melibatkan ahli parlimen dan DUN, kita boleh memberi cadangan dan sebagainya. Betul Ijuk Saya rasa boleh minta, boleh bersuara. Kalau tidak dibenarkan, ini tak betul. Terima kasih. Yang mencelah. Sri Setia, sila. Okey, begini. Dia kadang-kadang saya tak tahu daripada pihak peringkat kerajaan negeri, mungkin Exco boleh jawab. Kadang-kadang mungkin ada majlis lain, perbandaran lain, macam-macam berbeza. Saya ambil contoh di Petaling Jaya sebelum ini, yang Datuk Bandar baru ni belum lagi lah. Kita tak pernah hadir lagi. Yang sebelum ini, kita boleh bercakap tetapi permohonan, kena mohon dahulu. Dia tidak boleh kita bangun untuk bersuara, tak boleh, tidak dibenarkan. Sebab kita sebagai pemerhati. Tetapi kalau nak berbicara, kena mohon awal. Kena maklum kepada pihak Datuk Bandar terlebih dahulu. Ini di Majlis Bandaraya PJ dan saya rasa di Shah Alam pun begitu. Datuk SS mantan dia tahulah. Di perbandaran atau daerah saya tak pasti. Dan mungkin ada satu dasar daripada kerajaan negeri ataupun pandangan daripada Exco untuk samakan semua. Terima kasih Sri Setia, Ijuk dan Jeram. Saya percaya yang berhormat Jeram maklumkan tadi berkenaan mesyuarat lain yang khusus. Saya percaya sebenarnya Majlis Perbandaran Kuala Selangor memang meneruskan mesyuarat dua hala dengan ahli-ahli parlimen dan juga ahli Dewan Negeri, kedua-duanya pembangkang dan kerajaan. Dan ini sebenarnya saya percaya kita boleh bangkitkan kerana banyak isu-isu dan juga permasalahan dalam kawasan dapat diutarakan, dapat dirungkaikan semasa mesyuarat ataupun platform ini. Sebenarnya banyak perkara yang berhormat kita boleh selesaikan melalui mesyuarat ini sekiranya kita hadir dan juga terlibat sama dalam proses ini. Namun demikian, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ijuk dan juga Jeram sebentar tadi, Yang Berhormat Seri Setia, berkenaan yang di mana ahli Dewan Negeri hanya bertindak sebagai pemerhati dalam mesyuarat penuh, mesyuarat yang lain. Ini saya mungkin juga berharap pihak kerajaan dapat memberikan satu panduan betul untuk bagaimana ahli-ahli Dewan Negeri ini dapat berfungsi dengan lebih baik dalam mesyuarat ataupun dalam perbincangan dengan pihak berkuasa tempatan. Silakan. Bukit Melawati. Cilan, saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Bukit Melawati berkenaan dengan pelaksanaan libat urus di antara pihak PBT dan juga ahli-ahli Yang Berhormat. Apa pandangan Yang Berhormat sekiranya ahli-ahli Yang Berhormat ni juga dilantik ataupun dinamakan sebagai ahli mesyuarat penuh, bukannya ahli majlis tapi ahli mesyuarat tersebut secara automatik supaya proses sumbang saran ataupun pandangan tu boleh diberikan terus. Tapi saya juga tak bersetuju kalau ahli-ahli Yang Berhormat ni dilantik dalam jawatan kuasa tertentu dalam PBT. Cuma mesyuarat penuh tu ahli-ahli Yang Berhormat ni dilantik ataupun diletakkan sebagai ahli majlis dalam mesyuarat penuh. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Panjang. Saya kurang bersetuju dengan cadangan tersebut kerana ini adalah bertentangan dengan separation of power dan juga institutional reform yang dibawa oleh Kerajaan Selangor selama ini. Namun demikian, sebenarnya banyak ruang yang diberikan oleh pihak berkuasa tempatan untuk ahli Dewan Negeri maupun ahli parlimen terlibat sama dalam proses perancangan dan juga pembangunan. Saya percaya perkara ini boleh diselesaikan dengan baik dan boleh diuruskan dengan lebih baik walaupun tanpa lantikan tersebut. Yang Berhormat Speaker, akhirnya saya berharap dengan penaiktarafan kepada perbandaran ini dapat menaikkan motivasi dan juga semangat
kaki tangan dan juga pengurusan Majlis Perbandaran Kuala Selangor untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Ya, kena lebih mesra rakyat, kena lebih turun padang, ya, kena melaksanakan dengan perkhidmatan yang lebih baik dan juga kerjasama yang lebih baik dengan wakil-wakil rakyat dan juga ahli-ahli majlis di MPKS. Sekian saya dengan itu Tuan Speaker menyokong pindaan ke atas enactment Majlis Perbandaran Kuala Selangor 2021. Terima kasih. Terima kasih.